Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul bin Muhammad Rashid. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk membuat satu gagasan individu yang berkaitan dengan zakat. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah kesedaran masyarakat terhadap zakat pendapatan. Jadi, dalam video ini saya akan mengupas beberapa isu yang berkaitan dengan zakat pendapatan di Malaysia terutamanya, dan juga memberi pandangan terhadap satu artikel yang diberikan kepada saya berkaitan dengan zakat pendapatan yang ditulis oleh pensyarah saya sendiri dalam subjek yang diajarkan, iaitu Analisis Ekonomi Islam Lanjutan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 selepas berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita lihat daripada perspektif kekerapan kali perlu lakukan ibadah tersebut, bermula mengucapkan 2 kalimah syahadah. Zakat perlu dikerjakan dengan sekali setahun atau apabila cukup haul, iaitu setahun bagi calender Islam. Bagi ibadah puasa di bulan Ramadan, ia dilakukan bagi 1 bulan, manakala solat 5 waktu adalah sehari semalam. Begitu juga dengan ibadah haji bagi yang berkemampuan, iaitu hanya sekali seumur hidup, perlu dilakukan apabila berkemampuan. Begitu indah bagaimana setiap rukun yang dibina dalam Islam yang mana ia mengagumi keseluruhan aspek kehidupan apabila dipelihara dan diteladani oleh setiap orang Islam. Mempandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjadi titik pembukaan keislaman seseorang apabila dia mengakui Allah SWT adalah Tuhannya dan Nabi SAW adalah pesuruhnya. Dalam makalah tersebut, satu kajian telah dilakukan menggunakan model matematik bagi memberikan gambaran hubungan antara membayar atau tidak membayar zakat dengan beberapa formula ubah yang boleh mempengaruhi kesedaran mereka akan pelaksanaan zakat pendapatan. Antara angkubah utama yang boleh mempengaruhi mereka ialah tingkat umur, jumlah pendapatan dan pembayaran bagi potongan gaji. Bagi syarat menunaikan zakat, iaitu Islam, juga nisab, iaitu pendapatan diperoleh mencapai nilai yang diwajibkan untuk berzakat. Bagi zakat pendapatan, sebanyak 85 gram emas yang disandarkan, iaitu jumlah pendapatan yang diperoleh mengikut harga emas semasa. Jadi sebanyak 25% yang perlu dikeluarkan bagi zakat pendapatan. Syarat ketiga adalah cukup haul, iaitu cukup setahun komariah dalam bulan Islam. Beberapa persoalan yang boleh kita bincangkan di sini antaranya, yang pertama, adakah benar masyarakat Islam di Malaysia faham akan kewajipan zakat itu? Yang kedua, adakah zakat benar-benar diagihkan? Dan yang ketiga, adakah ia membantu meningkatkan taraf hidup asnaf yang menerima? Bagi persoalan yang pertama, kita ambil contoh daripada Lembaga Zakat Selangor. Apa kaedah yang dilakukan ialah melakukan melalui pengurusan zakat Selangor melalui operasi masjid, iaitu khutbah pada bulan Ramadan dalam zakat fitrah, dan bulan Disember sebagai tanda cukup haul, ceramah dan forum di media massa seperti televisyen dan radio, pusat ibadah seperti masjid dan surau, tempat kerja seperti kilang-kilang, pejabat awam dan swasta, taman perumahan dan pusat beli belah. Dan yang kedua adalah program bersama jemaah haji, iaitu Lembaga Tabung Haji. Lembaga Zakat Selangor juga mempromosikan ibadah zakat pada suku akhir tahun melalui surat peringatan kepada penunaian zakat apabila cukup haul, media massa melalui kenyataan akhbar bagi melaporkan aktiviti dan laporan program yang dijalankan Lembaga Zakat Selangor, sidang akhbar, temu bual khas di TV3 atau RTM, radio melalui terbitan majalah, dan membawa pihak media ke aktiviti dalam program agihan zakat, cetakan kain rentang dan banting. Yang ketiga adalah penubuhan skuad dakwah zakat, iaitu skuad agihan dan skuad kutipan. Dan keempat adalah kuis zakat online. Kelima, aktiviti pameran. Dan yang terakhir adalah sebaran risalah di pusat tun. Mengenai persoalan yang kedua melalui pengurusan zakat, pertama, kita perlu fahami pengagihan zakat akan dilaporkan di laporan kewangan tahunan sebagai rujukan kepada pihak berwajib dan masyarakat. Apa tindakan orang awam bagi mengetahui ia benar-benar diagihkan? Kita boleh rujuk pada laporan tersebut secara terperinci atau melalui rancangan infografik baharu yang dibuat dengan lebih mudah dibaca dan dirujuk. Perkara ini yang perlu kita cakna sebagai tanda sokongan dan dokongan kepada institusi zakat yang berusaha mengagihkan kepada asnaf memerlukan tanpa rasa gusar dan ragu lagi selepas membuat pembayaran zakat. Sebagai contoh, penekanan kepada 5 program, iaitu program pembangunan sosial, program pembangunan ekonomi, program pembangunan pendidikan, program pembangunan institusi agama, dan yang terakhir adalah program pembangunan insan. Di bawah program pembangunan sosial, Lembaga Zakat Selangor bertanggungjawab memastikan tiada asnaf yang mengalami masalah tempat tinggal, nafkah sehari hidup serta mendapat peluang pendidikan sebagaimana orang lain. Antara bantuan-bantuan yang diberikan termasuklah bantuan bina atau baik
kulit, sewa rumah, caruman skim perlindungan takaful untuk fakir miskin, bantuan makanan dan kewangan bulanan Ramadan dan Hari Raya, bantuan kecemasan atau runcit dan perubatan, bantuan untuk program sempena Hari Kebesaran Islam iaitu Maulid Rasul, Mahijrah dalam bulan Ramadan, hari keluarga, gotong royong dan ziarah. Program pembangunan ekonomi adalah khusus untuk asnaf fakir, miskin dan mualaf, di mana melalui program keusahawanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor merupakan jalan keluar bagi menangani kemiskinan. Ibarat memberi pancing, ia bukan sahaja memberikan asnaf fakir atau miskin pendapatan lumayan, malah mendidik mereka menjadi insan berjaya di dunia dan di akhirat. Antaranya memberikan modal awal atau tambahan, memberi ilmu dan bimbingan kepada mereka sebelum dan semasa menjalankan perniagaan, diberi khusus asas perniagaan termasuk pengendalian kewangan dan motivasi, memberi ilmu kerohanian dan amal ibadah. Program yang ketiga adalah program pembangunan pendidikan yang merupakan keutamaan Lembaga Zakat Selangor dalam membantu asnaf fakir dan miskin dalam aspek pendidikan dengan membudayakannya di kalangan anak-anak asnaf agar mereka sedar bahawa hanya dengan pendidikan mampu berjaya dalam hidup. Malah program ini juga membuka peluang kepada anak-anak asnaf untuk bersekolah ke peringkat yang lebih tinggi serta bebas daripada buta huruf. Di bawah program pembangunan institusi agama, sejumlah besar zakat diperuntukkan bagi tujuan pembangunan institusi agama seperti masjid, surau, sekolah dan surau sekolah di seluruh Selangor. Hal ini bertujuan menjamin kebajikan dan keselesaan, mengatasi permasalahan struktur bangunan dan pembinaan dan baik pulih. Antara bentuk agihan zakat di bawah program bangunan ini iaitu bantuan kapet dan peralatan masjid atau surau dan solat agama serta bantuan pembinaan atau baik pulih masjid, surau, sekolah agama dan institusi agama luar negara. Program pembangunan insan ini wujud khusus untuk asnaf fakir dan miskin sebagai usaha untuk melahirkan golongan asnaf yang berkeyakinan, berdaya saing dan berilmu melalui program-program yang berbentuk rohani, jasmani dan motivasi yang seimbang di dunia dan di akhirat. Program ini mensasarkan peserta terdiri daripada warga emas, ibu bapa, ibu tunggal, bapa tunggal, belia, pelajar dan juga mahasiswa. Mengenai persoalan ketiga, taraf hidup asnaf, daripada program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor, ia membantu meningkatkan taraf hidup asnaf menerima. Perlu kita fahami zakat yang diberikan hanya sebagai bantuan sementara tetapi bukan tetap jika penerima asnaf boleh meningkatkan taraf hidup mereka daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Itulah objektif utama zakat diberikan kepada asnaf yang mampu melihat keupayaan dan kebolehan masing-masing dengan peluang-peluang yang ada seperti berniaga dan berkhidmat untuk masyarakat semula. Pada ini dipanggil sebagai kitaran bermasyarakat, iaitu suatu masa kita dibantu oleh orang ramai, akan tetapi perlu ditanam visi suatu hari kita akan bantu orang ramai semula. Walaupun jumlah kemiskinan tidak dapat kita jangka akan perubahan semasa disebabkan oleh perubahan iklim, peruntukan ekonomi, peperangan dan sebagainya, Islam memberikan satu penyelesaian bahawa salah satu agen pendapatan adalah melalui zakat. Kita beralih kepada isu dan cabaran dari aspek pungutan zakat. Yang pertama, fahaman tradisional masyarakat tentang pembayaran zakat. Berbagai generasi ulama telah menyesuaikan ibadat zakat dengan zaman masing-masing dan proses ini berterusan sehingga kini. Sehubungan itu, di sebalik usaha institusi zakat memperkenalkan pelbagai pembaruan dalam konteks pengurusan zakat, ia tidak boleh lari daripada fahaman tradisional umat Islam yang kerap berpegang kepada amalan lama yang menyukarkan pendekatan baru terhadap pembayaran zakat. Fahaman tradisional ini terbahagi kepada dua, iaitu dari aspek pengiraan zakat dan kedua dari aspek kaedah pembayaran zakat. Cabaran fahaman tradisional umat Islam di Malaysia dari aspek pengiraan zakat adalah mereka sukar menerima harta-harta baru yang dikenakan zakat seperti zakat pendapatan. Dari aspek kaedah pembayaran zakat, sebahagian masyarakat masih tidak boleh menerima kaedah ini kerana mereka rasa seolah-olah pembayaran zakat mereka tidak sah jika tiada keadaan ijab dan kabul sebagaimana pembayaran zakat yang dilaksanakan di kaunter-kaunter. Isu yang kedua adalah wujud jurang di antara fatwa sedia ada dengan permasalahan ummah untuk membayar zakat. Perbezaan pandangan ulama akan zakat pendapatan menjadikan masyarakat perlu mengikut pandangan fatwa negeri masing-masing. Walaupun fatwa kebangsaan telah mewajibkan, tetapi di peringkat negeri masih belum mewajibkan, bahkan diberi pilihan sama ada ingin membayar atau tidak. Hal ini menjadikan jumlah pembayar zakat pendapatan akan tidak seimbang di setiap negeri antara negeri yang mewajibkan dengan negeri yang tidak mewajibkan. Isu yang ketiga adalah potensi kutipan zakat. Daripada fatwa negeri masing-masing, setiap negeri berpotensi mengikut jumlah zakat pendapatan yang lebih banyak jika masing-masing mengikut fatwa kebangsaan dengan mewajibkan zakat pendapatan pada setiap tahun apabila cukup haul dan nisab. Oleh itu, zakat yang diikuti
dapat diagihkan semula kepada penduduk setempat melalui pelbagai program seperti yang dianjurkan oleh Islam. Isu yang keempat adalah perbezaan penggunaan nisab antara negeri-negeri. Malaysia merupakan sebuah negara yang besar dengan 14 buah negeri yang mempunyai pendekatan tersendiri di dalam memungut zakat. Pendekatan ini menghasilkan keadaan pelaksanaan yang tidak seragam dan fenomena ini merupakan satu cabaran lantaran masyarakat kerap kali keliru dengan kaedah yang digunakan. Isu yang kelima adalah agihan zakat itu sendiri. Sikap pembayar yang gemar mengagihkan sendiri zakat mereka. Fenomena agih zakat sendiri ini bukan sahaja melibatkan individu-individu tapi juga syarikat-syarikat gergasi yang wujud di negara ini. Terdapat juga golongan yang mengagihkan keseluruhan wang zakat mereka, namun terdapat juga yang mengagihkan sendiri hanya sebahagian. Tiada statistik khas yang dapat dikeluarkan bagi mengetahui tahap amalan ini. Majlis Fatwa Kebangsaan telah jelas mengatakan bahawa amalan ini adalah sah tetapi berdosa. Malah amalan ini merupakan satu ketirisan di dalam melaporkan jumlah zakat yang dikeluarkan, sedangkan institusi zakat amat memerlukan statistik sebenar tentang pembayaran zakat oleh orang ramai. Isu yang keenam adalah peruntukan undang-undang yang longgar. Peruntukan sedia ada iaitu di dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor hanya menggariskan tentang kewajipan umum untuk membayar zakat dan zakat fitrah. Selain itu, enakmen jenayah syariah hanya menggariskan denda yang boleh dikenakan jika tidak membayar zakat. Peruntukan yang umum ini tidak memberi kuasa yang jelas kepada institusi zakat menjalankan tugas mereka, samping ia membuka ruang yang luas untuk umat Islam tidak menunaikan zakat secara formal. Peraturan ini diharap akan membantu mendisiplinkan umat Islam agar menunaikan zakat dengan tepat, sama ada dari aspek pengiraan zakat, pengagihan dan melaksanakan ibadah zakat secara konsisten. Dapat saya simpulkan dalam video ini bahawa zakat pendapatan adalah wajib ke atas individu bekerja dalam apa jua pun bidang dan industri yang halal dan dibenarkan oleh syarak apabila cukup haul dan nisab. Perlu kita dalami dan fahami akan matlamat zakat itu sendiri adalah meringankan beban asnaf yang menerima tetapi bukan membasmi kadar kemiskinan semasa, kerana zakat hanya salah satu bantuan daripada orang ramai yang wajib bayar zakat selain sedekah, wakaf dan sebagainya. Berbagai potensi dan kebolehan yang boleh dimanfaatkan daripada setiap asnaf dalam menyumbang semula kepada ekonomi dan masyarakat, selain dapat membantu meningkatkan taraf hidup sendiri dari semasa ke semasa. Masyarakat perlu cakna dan fahami akan fungsi institusi zakat negeri masing-masing bagi mengelakkan sebarang stereotip buruk kerana akan menimbulkan kegusaran dan ketidakpuas hati terhadap pengurusan zakat itu sendiri. Oleh itu, setiap daripada kita memainkan peranan masing-masing dalam masyarakat kerana kita hidup bersaudara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi